pembersihan, pencucian dan pekerja peranganan, termasuk juga hotel, spa dan refleksologi yang melibatkan jawatan pekerjaan dan satu sektor informal iaitu perkhidmatan domestik yang kurang diminati oleh rakyat tempatan. Antara usaha yang telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan, terutama melalui Kementerian Sumber Manusia, untuk mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing dan menarik minat pekerja tempatan untuk memasuki pasaran kerja adalah seperti berikut. Menggalakkan sektor-sektor yang intensifkan buruh beralih kepada penggunaan mekanisasi dan otomasi bagi mengurangkan pergantungan ke atas pekerja asing. Di samping itu ia akan dapat memastikan pekerja asing tidak melebihi 15% daripada jumlah guna tenaga negara menjelang tahun 2020 seperti yang telah digariskan dalam rancangan Malaysia ke-11. Yang kedua, mewajibkan majikan mengiklankan kekosongan suatu jawatan dalam portal Job Malaysia untuk mendapatkan pekerja tempatan terlebih dahulu. Maknanya wajib diiklankan untuk kita berikan pada tempatan terlebih dahulu. Yang ketiga, mempromosi peluang pekerjaan dan memudah cara penempatan pekerjaan pencari kerja tempatan melalui program penempatan pekerja atau 3P yang dilaksanakan melalui aktiviti temu-duga terbuka semasa karnival pekerjaan oleh Jabatan Tenaga Kerja. Yang keempat, melaksanakan program Train and Replace, iaitu melatih pekerja tempatan untuk menggantikan pekerja asing yang mahir. Yang kelima, mengkaji semula mekanisme levy yang sedang dilaksanakan pada masa ini supaya ia lebih berkesan untuk mengurangkan buruh asing tidak mahir. Yang keenam, telah menetapkan rasio pekerja tempatan dan pekerja asing bagi menjamin peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Yang berikutnya, Kementerian Sumber Manusia sedang mengkaji suatu definisi 3D ataupun dirty, dangerous and difficult yang dikenali sekarang, yang dijadikan asas untuk mengkajikan pekerja asing berikutan pekerja tempatan yang dikatakan tidak berminat untuk memasuki pekerjaan bersifat 3D ini. Yang ke-8, bercara melaksanakan prinsip strict liability ke atas majikan bagi memastikan majikan yang mengajikan pekerja asing mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas pekerja asing tersebut dengan mematuhi peruntukan undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Yang ke-9, meningkatkan aktiviti pemeriksaan berkanun terhadap majikan dan memastikan majikan mematuhi undang-undang dan kebajikan pekerja terus dipelihara. Yang ke-10, penguatkuasaan berterusan terutama melalui kompaun dan pendakwaan terhadap majikan yang melakukan pelanggaran undang-undang. Yang ke-11, meningkatkan operasi penguatkuasaan secara bersepadu dengan agensi-agensi penguatkuasa kementerian-kementerian yang lain seperti Polis Diraja Malaysia, Jabatan Immigration dan sebagainya. Yang ke-12, menambah baik sistem pengurusan pekerja asing sedia ada bagi tujuan pemantauan pengajian pekerja asing di semua sektor melibatkan semua agensi kerajaan yang berkaitan agar pemantauan yang lebih berkesan dapat dijalankan. Terima kasih, Ya Mak. Ya, Temerloh. Terima kasih Ketua Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya berkait dengan isu yang saya bangkitkan ini, Yang Dipertua. Saya mengambil satu contoh. Kita dimaklumkan bahawa Malaysia memerlukan sekitar 30% lebih, 37% tenaga mahir, terutama dalam sektor oil and gas dan juga kimpalan dan juga elektronik. Maknanya saya kira untuk mengurangkan tahap kebergantungan kita kepada pekerja-pekerja luar, kita perlu mempersiapkan sekurang-kurangnya 60% tenaga mahir tempatan dalam semua sektor untuk mengurangkan tahap kebergantungan itu. Jadi justru itu saya mengharapkan supaya kerajaan dapat membentangkan pembentangan tambahan selain daripada jawapan yang telah diberikan tadi dengan jelas bagaimana kini kedudukan dan juga tahap kebergantungan negara kepada tenaga-tenaga luar ataupun pekerja-pekerja luar ini, dan sebenarnya sejauh mana hak yang selayaknya negara kita bergantung dengan mereka. Sebab saya tengok walaupun ada peranan yang telah dilakukan ataupun tindakan yang telah dilakukan termasuk menggunakan levy dan seumpamanya, tapi
peningkatan tu makin bertambah dari tahun ke tahun. Dia panjang sangat. Jadi berdasarkan kepada aliran wang tunai keluar tadi. Dan yang dipertua akhirnya, kalau boleh saya nak tahu juga, berapakah jumlah peratus yang ideal tenaga mahir untuk menampung keperluan negara bagi menghadapi 2020. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Datuk Yang Tua, terima kasih Yang Amat dari Bertemulo yang cukup perhatian seperti mana saya juga. Datuk Yang Tua dulu Yang Amat dilawan saya di Maran. Tapi sekarang dia di Temulo sebagai ahli parlimen. Sekarang dah berbaik-baik. Ya, saya kena jaga dia baik-baik. Ya. Jangan dia tolong saya. Datuk Yang Bertua, sebenarnya kita amat perhatian dengan isu-isu yang dibangkitkan bukan saja oleh ahli parlimen, bahkan masyarakat di luar tentang kebanjiran pekerja asing ini. Bahkan memanglah kalau saya nak sebutkan tadi bahawa sebanyak 2.139 juta pekerja asing di negara kita. Dan negara yang menyumbang ataupun negara sumber yang membekalkan pekerja asing ini ialah sebanyak 13 buah negara. Yang paling banyak ialah Bangladesh, Indonesia dan lain-lain. Datuk Yang Betul. Kita sebenarnya sedang membuat kajian, Datuk Yang Betul. Kementerian kita sedang membuat kajian melalui bahagian dasar kita, keperluan sebenar tenaga buruh yang kita perlukan. Sebab itulah kita tidak mahu pekerja asing ini mengambil tempat-tempat yang sepatut diisi oleh pekerja tempatan. Saya kadang-kadang berasa duka cita, Datuk Yang Betul. Setengah-setengah majikan menganggapkan buat persepsi bahawa mengambil pekerja asing kerana pekerja tempatan tidak nak bekerja. Ini satu statement yang saya kira cukup tidak baik. Sedangkan apa bukti yang kita mengatakan pekerja kita tidak mau bekerja? Pekerja kita bukan orang yang malas, orang yang rajin. Tapi apakah usaha yang harus bersama dengan kerajaan bagi kita memastikan supaya pekerja tempatan ini diambil bekerja? Untuk makluman Datuk Yang Bertua atau Maklumat Temulo, kerajaan mensasarkan pada tahun 2020 sejumlah 35% pekerja tempatan mestilah pekerja mahir untuk kita mencapai tahap negara maju. Ini target. Sebab itulah hari ini kita hanya antara 28 ataupun 26 atau 28% saja. Jadi peranan ini perlu dimainkan oleh kita semua dan amat perlu kita berikan perhatian. Datuk Yang Bertua, Malaysia perlukan kurang lebih 30% dalam pekerja di dalam sektor oil and gas. Sebab itulah melalui kementerian kita menjalankan 12 tafsir aktiviti yang usahanya matlamatnya atau kita menarik pekerja-pekerja tempatan datang untuk mengisi jawatan-jawatan yang kosong ini. Di bawah RMK 11 kita menetapkan hanya 15% pekerja asing daripada keseluruhan guna tenaga. Maknanya 15% saja. Jadi kiralah Datuk Yang Bertua, itu saya tidak kira lagi berapa sebenarnya pekerja asing pendatang asing tanpa izin yang menikmati berbagai-bagai kemudahan, termasuklah subsidi yang telah pun kita keluarkan. Kalau kita kira Datuk Yang Betul, amat merugikan kita. Jadi saya cukup bangga dengan harapan ini, dengan hasrat bersama oleh bukan saja pihak kerajaan, pihak Barisan Nasional, tetapi juga pembangkang mesti berikan sokongan kepada kerajaan bagi kita meningkatkan penglibatan pekerja tempatan dalam sektor-sektor pekerjaan di negara kita. Terima kasih. Pasir Gudang. Terima kasih Datuk Speaker memberi saya peluang untuk soalan tambahan saya kepada pihak Menteri. Kita tahu apa yang Menteri sebutkan tadi bukanlah sesuatu yang baru dari sudut perancangan-perancangan untuk mengurangkan tenaga kerja yang datang daripada buruh asing di dalam negara kita. Persoalannya yang sudah kerap kali diulangi pertanyaannya ialah apakah tindakan pihak kementerian untuk memastikan anak-anak kita ini berminat mengisi peluang-peluang kekosongan pekerjaan yang sedia ada supaya tidak diisi oleh pekerja-pekerja asing. Kerana jika dari sudut pentadbiran plan do check action dengan izin yang dipertua, kita ni sepatutnya sudah sampai kepada tahap bagaimana kita nak melaksanakan pengurangan itu. Tanda-tanda untuk mengurangkan tidak nampak. Jadi apakah
perancangan daripada pihak kementerian, terutama di industri perhotelan, bagaimana kita memenuhi ruang kerja ini kepada anak-anak tempatan. Terima kasih Menteri, terima kasih Tuan Yang Ketua. Ya, sila Menteri. Terima kasih Datuk Yang Ketua, terima kasih Jawab Pasir Gudang. Pasir Gudang yang seorang yang cukup hebat dari segi human resource punya program. Macam Datuk Yang Ketua saya sebutkan tadi, cuma saya tak dapat detailkan di sini. Kita ada berbagai-bagai program, lebih kurang 12 ataupun program yang kita susun. Termasuklah kita mengadakan job fair ataupun karnival kerjaya di seluruh negeri, di mana kita memanggil majikan-majikan yang mempunyai jawatan kosong untuk diiklankan. Saya Kuala Kerau pada minta satu daripada kita, dan juga kawasan-kawasan Mohon lain. diluluskan. InsyaAllah kita akan beri sokongan. Ini semua adalah bertujuan untuk, kalau selama ini anak-anak kita datang ke majikan mencari kerja, hari ini kita turun ke bawah, kita turun ke kawasan-kawasan parlimen, kawasan negeri-negeri untuk kita menawarkan pekerjaan kepada pekerja-pekerja anak-anak kita. Jadi kita harap anak-anak ini rebutlah peluang. Dan satu lagi, Datuk Yang Bertua, bagi masyarakat luar bandar, ibu bapa, ubahlah persepsi kita. Selama ini persepsi kita mengatakan bahawa anak-anak yang bercapai kecemerlangan dalam akademik, itulah anak-anak yang berjaya sebenarnya dalam hidup mereka. Sebenarnya hari ini tidak lagi. Sebab itulah ramai daripada kejayaan yang dimiliki oleh anak-anak muda kita ialah dalam bidang technical dan vocational. Pekerja-pekerja di dasar laut yang kita anggap mungkin dahulu cukup berbahaya, tetapi dengan adanya teknologi moden ini tidak berbahaya lagi, dan mereka boleh menjana pendapatan berpuluh-puluh ribu, lebih mahal daripada seorang timbalan menteri dan sebagainya. Jadi Datuk Yang Bertua, saya nak sebutkan lagi satu lagi. Di negara kita ini, kita ada 160,511 orang expatriate, maknanya pekerja-pekerja luar yang dianggap mereka pakar bekerja di negara kita. 5,000 ke atas gaji. Kenapa hari ini harus kita biarkan ruang ini diisi oleh orang-orang asing? Kenapa tidak kita berikan peluang kepada anak-anak kita? Sebab itulah saya tidak mahu penafian letakkan kepada anak-anak kita yang mengatakan bahawa mereka tidak nak bekerja. Sedangkan apakah langkah yang perlu kita ambil? Jadi Datuk Yang Bertua, saya kira dengan sokong yang diberikan oleh ahli parlimen dan semua pihak, kita harap sasaran 35% pekerja mahal di negara kita 2020 dapat kita capai, dan kita dapat letakkan masyarakat negara kita di tahap negara maju berpapatan tinggi. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Ya, saya jumpa Datuk Jumat bin Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih timbalan yang dipertua. Soalan saya nombor 5. Ya, sila Menteri. Bersemangat Menteri nampak hari ini. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya pakai kuning hanya untuk Datuk Yang Ketua. Ya, terima kasih. Datuk Yang Ketua, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat daripada kawasan Sepanggar, dan untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian telah pun mula melaksanakan pembinaan rumah kos rendah. Dulu kita panggil rumah kos rendah, Datuk Yang Ketua. Tapi sekarang kita dah tak ada panggil rumah kos rendah lagi. Kita panggil rumah mampu milik bagi mereka yang berpendapatan 2,500 ke bawah. Di bawah program perumahan rakyat yang telah pun kita wujudkan, bangunkan sejak pada tahun 1998 lagi, untuk kita menyediakan kemudahan perumahan yang selesa dan berkualiti bagi mereka, keluarga yang berpendapatan rendah dan juga penempatan semula setinggal di kawasan bandar. Dan untuk makluman Datuk Yang Ketua dan juga untuk makluman Yang Berhormat daripada kawasan Sepanggar, terdapat 2 kategori PPR yang dilaksanakan oleh Kementerian Yang Berhormat, iaitu yang pertama ialah PPR yang disewa, kedua ialah PPR dimiliki. Dan bagi projek PPR disewa, Datuk Yang Ketua, kerajaan telah pun menetapkan kadar sewa berjumlah RM124 sebulan yang perlu dibayar oleh penghuni, dan hasil daripada kutipan sewa ini akan digunakan untuk kita menyelenggarakan bangunan yang berkenaan. Dan manakala PPR dimiliki pula dijual pada kadar harga RM35,000 dan bagi kawasan Semenanjung, dan bagi kawasan Sabah dan Sarawak ialah RM42,000. Datuk Yang Ketua, adalah menjadi dasar kementerian untuk kita tidak menjual Yang Berhormat mana-mana rumah PPR di kawasan bandar.
Dan ini adalah untuk kita pastikan, Datuk Yang Di-Pertua, supaya bekalan dan juga inventory rumah PPR ataupun council home di kawasan bandar ini akan sentiasa ada bagi memenuhi keperluan golongan setinggan dan juga bagi memenuhi keperluan keluarga yang berpendapatan rendah. Datuk Yang Di-Pertua, bagi unit-unit rumah yang akan dijual apabila keputusan dah dibuat oleh kementerian dan diangkat kepada pihak kabinet, maka kementerian akan melaksanakan satu skim untuk memberikan kemudahan kepada mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan pinjaman, iaitu pada tahun hadapan kementerian akan melaksanakan skim sewa untuk beli ataupun rent to own bagi membantu pembeli-pembeli rumah PPR yang menghadapi masalah mendapatkan pinjaman daripada pihak bank. Dan skim ini, Datuk Yang Di-Pertua, dijangka akan mula dilaksanakan bagi pembelian rumah-rumah pertama PPR pada tahun hadapan. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Ya, alangkah bahagianya dan berbesar hati kalau di Kuala Kerau dapat projek PPR. Sepanggar. Terima kasih Timbalan yang kedua. Terima kasih Menteri. Yang berhormat Menteri, seperti mana yang diketahui umum bahawa Sepanggar adalah sebahagian daripada ibu negeri Sabah, Kota Kinabalu, dan mendapat pembangunan yang begitu pesat, maka keperluan untuk perumahan itu begitu tinggi, setinggan begitu ramai di kawasan Kota Kinabalu, khususnya di Sepanggar. Kalau kerajaan tidak berhasrat untuk menjual rumah PPR yang ada sekarang, soalan saya, adakah kementerian berhasrat untuk membina rumah mampu milik di Sepanggar? Kalau ada, bila dan berapa jumlahnya? Kerana pada masa ini terdapat lebih kurang 5,000 setinggan yang memerlukan rumah, dan beberapa buah kawasan setinggan yang perlu diroboh oleh Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, tetapi kadang-kadang kita, pejabat saya utama sekali, mohon supaya ditangguhkan kerana kita tidak cukup rumah untuk memindahkan mereka. Termasuklah di sebelah rumah YB Menteri Kerajaan Tempatan ini. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Mudah-mudahan Allah makbulkan hasrat dan harapan Datuk Yang Di-Pertua. Ya, terima kasih. Datuk Yang Di-Pertua, untuk makluman yang berhormat daripada kawasan Sepanggar, yang berhormat, bagi makluman yang berhormat, kerajaan di bawah kementerian sedang membina 2 lagi projek PPR, iaitu di kawasan Kota Warisan yang berhormat, sebanyak 485 unit, dan sebuah lagi di Kian Sum Besar sebanyak 1,000 unit. Dan ia akan siap dibina yang berhormat pada Disember 2015 ini. Dan untuk makluman yang berhormat daripada kawasan Sepanggar, Datuk Yang Di-Pertua, PPR seperti yang saya jelaskan tadi, kita dah mula pada tahun 1998 dan kita dah siapkan 20 projek dengan bilangan sebanyak 15,456 di negeri Sabah, dan jumlah keseluruhan bagi negeri Sabah adalah sebanyak 36 projek, iaitu 24,266 unit. Dan saya ingin memaklumkan kepada yang berhormat kawasan Sepanggar, yang berhormat jangan bimbang kerana bagi pelaksanaan PPR ini pihak kementerian akan mendapatkan data-data keperluan perumahan yang akan kita mohon minta dapatkan daripada kerajaan negeri, dan dalam konteks kawasan yang berhormat kita akan dapatkan daripada kerajaan negeri Sabah. We will get all the information dengan izin daripada kerajaan negeri Sabah, dan dengan data-data keperluan bagi pembinaan perumahan yang perlu dibina oleh kementerian Datuk Yang Di-Pertua, dan apabila data keperluan perumahan itu dikumpulkan melalui kerajaan-kerajaan negeri, maka kementerian akan merancang keperluan dan keutamaan mengikut kepada kawasan-kawasan yang ada dalam sesuatu negeri bagi perancangan kepada keseluruhan negara. Jadi saya ingin memaklumkan kepada yang berhormat, untuk pelaksanaan bagi pembinaan projek PPR pada tahun hadapan yang berhormat, kementerian akan terus berbincang dengan kerajaan negeri, dan kita sedang menyusun jumlah-jumlah projek PPR yang akan dilaksanakan termasuk di negeri Sabah. Terima kasih. Ya, yang berhormat Menteri. Ya, Mamat, ini bukannya dalam perbahasan soal jawab lisan. Saya ingin Ya, Mamat, lepas ni jumpa Yang Berhormat Menteri. terima kasih. Kuala Nerus, berapa kehilangan projek PPR di Terengganu? Boleh juga soalan tu.
Cuma saya tertarik dengan jawapan Menteri tadi, terima kasih jawapan. Cuma persoalan awal yang dibangkitkan ialah tentang skim jual beli oleh penyewa. Bagaimana kerajaan membantu para penyewa ini untuk memiliki rumah tersebut? Antaranya isu yang banyak membangkit ialah bayaran perkhidmatan untuk membeli, kemudian adakah sewaan mereka yang mungkin 3-4 tahun sebelumnya dijadikan sebahagian jualan ataupun macam mana? Nak minta pandangan Menteri. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat daripada kawasan Kuala Nerus. Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua, bagi mereka-mereka yang belum lagi ada kemampuan untuk membeli mana-mana projek rumah mampu milik yang dibangunkan oleh kerajaan, sama ada yang dibangunkan oleh SPMB, Prima ataupun yang dibangunkan oleh kementerian saya di bawah projek PPR. Dan bagi mereka yang tidak ada kemampuan untuk membeli Yang Berhormat, maka mereka boleh mulakan dengan menyewa unit-unit PPR yang dibangunkan oleh pihak kementerian. Jadi maka kerana itu Datuk Yang Dipertua, saya sebutkan tadi, bukan semua PPR yang dibina oleh kementerian akan dijual. Kerana bukan semua mampu untuk membeli unit-unit PPR yang dibangunkan oleh kementerian ataupun oleh kerajaan pada waktu itu. Jadi pada waktu belum ada lagi kemampuan keuangan dalam masa mereka berusaha untuk menyediakan peruntukan keuangan bagi penabungan untuk membeli rumah pada masa akan datang, maka mereka bolehlah menyewa rumah-rumah PPR yang dibangunkan oleh pihak kementerian. Tapi Yang Berhormat, kita sewakan kepada mereka bagi mereka yang berpendapatan RM2,500 ke bawah, ataupun bagi mereka yang datang daripada sinarai setinggan-setinggan yang telah pun dikenal pasti oleh kerajaan negeri selepas berunding dengan pihak kementerian. Dan selain daripada itu Datuk Yang Dipertua, kementerian pun telah pun menubuhkan penubuhan Perbadanan Pengurusan Perumahan Awam Negara ataupun kita panggil 3 PEN, 3 PEN Yang Berhormat daripada kawasan Kuala Nerus. Dan penubuhan 3 PEN ini Datuk Yang Dipertua ialah untuk menguruskan perkara yang telah pun disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, iaitu untuk menguruskan apa-apa juga aspek pelaksanaan pemantauan ke atas rumah-rumah PPR supaya dia lebih efisien lagi untuk menyelenggara PPR dengan lebih sistematik lagi, terutama kepada tanggungan-tanggungan yang kita kenal pasti. Bukan semua yang kita sewa tu mereka akan membayar sewaan itu mengikut kepada kadar bulanan yang perlu diberikan Yang Berhormat. Ramai di antara penyewa rumah PPR ini, ramai di antara mereka ada yang masih lagi tidak menyelesaikan sewaan. Jadi kerajaan amat memahami keperluan yang diperlukan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Maka kerana itulah PPR kita ni kita bina, satu dimiliki, maknanya kita boleh jual pada kadar harga yang telah pun saya sebutkan tadi, dan satu lagi kepada mereka yang tidak berkemampuan buat masa kini, maka dikenakan kadar sewaan hanya sebanyak RM124 saja. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Ya, saya jemput Tuan Julian Tan Kok Ping. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya, soalan yang ke-6. Ya, sila Menteri. Tuan Dipertua, terima kasih kepada Muhammad Stampin. Soalan ini adalah berkenaan spesifik tentang tempat letak kereta di Hospital Umum Sarawak. Tuan Dipertua, bagi mengatasi masalah yang dihadapi oleh Hospital Umum Sarawak seperti kekurangan bilik pembedahan ataupun operation theater dan tempat meletak kereta, di kerajaan sedang dalam perancangan untuk membina blok daycare, blok patologi serta tempat letak kereta bertingkat di Hospital Umum Sarawak yang bakal dilaksanakan secara kerjasama awam swasta ataupun PPP. Pembinaan blok daycare center ini akan menyebabkan tambahan 7 buah dewan pembedahan, 4 buah bilik endoskopi serta kemudahan ward yang diperlukan untuk memberi rawatan harian ataupun daycare. Blok patologi bakal menempatkan fasiliti untuk perkhidmatan diagnostik, makmal yang komprehensif seperti makmal biochemical, hematologi, histopatologi, microbiology dan juga fasiliti blood bank. Blok tempat letak kereta bertingkat pula akan memuatkan 1,750 lot car park. Ini juga melibatkan pembinaan kemudahan Medi Hotel dengan kapasiti 160 bilik. Projek pembinaan tempat letak kereta Hospital Umum Sarawak akan dijalankan secara public-private partnership
dengan anggaran kos 351 juta. Ini termasuk yang blok-blok yang saya sebut tadi, Tuan Ketua. Setakat ini, dokumen teknikal dan lukisan telah dimuktamadkan dan draft perjanjian konsesi ataupun concession agreement telah dikemukakan oleh unit kerjasama awam swasta ataupun UKAS kepada Jabatan Peguam Negara untuk semakan dan ulasan, dan kontrak perjanjian dijangka akan ditandatangan pada bulan hadapan, Tuan Ketua. Dan projek dijadualkan akan bermula pada suku tahun kedua 2016 tahun depan, Tuan Ketua. Ya, Stampin. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Memenangkan tempat letak kereta SGH ini akan dijalankan secara public-private partnership yang disebutkan oleh Yang Berhormat. Maka bolehkah kementerian mengesahkan bahawa pengguna akan membiayai kos tersebut dengan pembayaran tiket meletak kereta? Jika betul dan sudah dalam fasa membuat perjanjian konsesi seperti yang disebut, maka soalan saya, berapakah kos setiap tiket yang akan dikenakan serta berapa tahun bayaran tiket ini akan dikenakan oleh syarikat tersebut? Adakah syarikat ini dibenarkan untuk membuat extension dalam perjanjian tersebut apabila sampai jangka masa yang ditetapkan dalam bayaran tiket? Dan apakah jaminan yang ada dalam perjanjian tersebut dalam menjaga kepentingan Serawakian serta negeri Sarawak yang tercinta, terutamanya dalam tidak membuat extension dalam perjanjian yang sedia ada serta kenaikan kos tiket sila maklumkan, dan terima kasih. Betul-betul concession agreement yang akan dimenterikan ialah selama 20 tahun, betul-betul. Ini termasuk juga semasa construction, dijangkakan construction 3 tahun, mana dia ada lagi 17 tahun untuk mengutip hasil perjanjian itu, ya. Dan kadar parking ini adalah mengikut kadar yang ditetapkan oleh Bandaraya Kuching. Mana kalau Bandaraya Kuching tambah, kita akan tambah yang sama. Maknanya tak lari daripada bayaran asal. Mungkin sangat murah sangat, ya. 60 sen 1 jam ke gitulah, ya. Terima kasih. Nikola Kansa, Bahasa Sarawak. Terima kasih Datuk Yang Berhormat. Ini bukan pasal Sarawak, ini pasal hospital. Soalan Hospital Sarawak. Sila. Terdapat juga kemudahan-kemudahan parkir di hospital-hospital di seluruh negara, khususnya juga di Sarawak dan juga di Sabah. Sepatutnya digunakan oleh pelawat-pelawat dan juga keluarga-keluarga pesakit, tetapi disalahgunakan ataupun digunakan untuk hal-hal lain, pergi shopping ataupun pergi ke pejabat-pejabat yang berhampiran dengan hospital-hospital. Jadi apakah pihak kementerian sedar tentang perkara ini, dan apakah langkah-langkah pihak kementerian khususnya perkara ini tidak berlaku dan merugikan khususnya pelawat-pelawat atau pengunjung ke hospital? Jadi itulah soalan tambahan saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Soalan ini soalan general, tak apalah saya jawab, ya. Sebenarnya memang kita sedar perkara ini memang amat-amat serius, ya. Di mana ada yang tak kena mengena dengan hospital pun dia pergi parking di hospital, kemudian free percuma, jadi dia pergi ke shopping sebagainya. Saya lihat banyak tempat begitu. Sebab tu hari ini timbul masalah besar. Masalahnya ialah kaki tangan kita pun kalau ikut kadarnya, kalau ada satu katil ada lebih kurang 4 kaki tangan kita. Mana kalau ada 1000 ward, 1000 katil ada 4000 kaki tangan kita. Mana kalau shift 3 shift, mana lebih kurang 350 hingga 400 ini parking yang diperlukan kalau semuanya bawa kereta lah. Dan selain itu yang datang lawatan memang berat, dan tambah pula dengan mereka yang tak kena mengena dengan hotel pun pergi parking juga kerana percuma. Betul, ini kita pihak kementerian dah pun membuat keputusan untuk kita memanggil tender untuk kita uruskan ini buat sementara waktu. Kita punya parking di semua kawasan di zon tengah dulu. Zon tengah dulu kita dah kita akan panggil tender untuk diuruskan parking-parking ni semua, dan kadar pun kita tetapkan. Kadar untuk zon tengah ni kita tetapkan berapa, dan maknanya penender akan kalau nak melibatkan diri dengan projek ini, dia kena ikut kadar yang telah ditetapkan. Maknanya akhirnya kita dapat
mengelakkan daripada mereka tak akan mengenal dengan hospital untuk parking di hospital, tuan Ketua. Dan ini sebab sementara lah. Selain daripada itu, kita juga sedang berurusan untuk mendapatkan tender, keluarkan tender untuk wujudkan tambahan di tiap-tiap hospital, tuan Ketua. Ya, saya jumpa Datuk Osman bin Aziz. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Menteri. Soalan saya nombor 7. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Jelun, Datuk Seri Yang di-Pertua. Bagi soalan 7, untuk makluman ahli Yang Berhormat, Malaysia dan Indonesia secara kolektifnya menyumbang hampir 85% pengeluaran minyak sawit dunia. Oleh yang demikian, kerjasama yang erat antara kedua-dua negara dalam menangani isu-isu komoditi khususnya sawit semenjak tahun 2006 telah bertujuan untuk memberi manfaat dari aspek menstabilkan harga minyak sawit dalam jangka panjang. Di samping itu, langkah ini juga membolehkan para pengusaha tanaman sawit terutamanya pekebun kecil meraih faedah dari harga yang lebih stabil. Sehubungan dengan itu, Datuk Seri Yang di-Pertua pada 21 November 2015, negara Malaysia dan Indonesia telah memeterai Piagam Penubuhan Council of Palm Oil Producing Countries dengan izin CPOPC. Tujuan penubuhan CPOPC ini adalah untuk memperkukuh dan meningkatkan kerjasama dalam pelbagai bidang bagi mempromosi faedah dan kebaikan minyak sawit serta produk hilirannya dengan menjamin kemapanan industri sawit. Keahlian dalam CPOPC akan dibuka kepada negara-negara pengeluar sawit yang lain. Datuk Seri Yang di-Pertua, penubuhan CPOPC juga akan membolehkan pelaksanaan langkah-langkah bersepadu di kalangan negara-negara pengeluar minyak sawit. Ini adalah dalam jangka panjang akan membolehkan pengukuhan kerjasama di kalangan para pengeluar minyak sawit dari aspek-aspek kerjasama penyelidikan, promosi, imej positif minyak sawit dan juga kemampanan industri sawit. Sekian Datuk Seri Yang di-Pertua. Jarulun. Terima kasih. Kita ucapkan tahniah di atas penubuhan CPOPC ini yang dimulakan oleh Malaysia dan juga Indonesia. Jadi soalan saya adalah sejauh manakah perancangan bagi memuktamadkan serta memperincikan tugas-tugas di dalam kumpulan teknikal zon ekonomi hijau ataupun green economic zone, serta juga kerja-kerja teknikal bagi harmonisation dengan izin piawaian ataupun standard komposisi wakil Malaysia yang akan menduduki dalam kumpulan kerja ini, serta apakah sasaran kementerian hasil daripada wujudnya CPOPC ini bermula daripada tahun 2016 seterusnya. Dan sedikit keluar daripada tajuk asal Yang Berhormat Datuk Pengetua Yang di-Pertua, kita juga sedar bahawa di Europe, di Eropah ni, Malaysia sedang diasak oleh pelbagai pihak dari segi memberi maklumat negatif kepada keburukan minyak sawit dan sebagainya. Apakah kempen yang telah pun dibuat mengenai maklumat dan juga pendidikan oleh NPOC di Perancis dan juga Belgium baru-baru ini, dan bagaimanakah susulannya? Terima kasih. Datuk Seri Yang, terima kasih Yang Berhormat Jelun ya, yang begitu mengambil berat ya, walaupun CPOPC ini satu pengumuman hasil daripada penandatanganan satu charter ataupun piagam yang baru antara negara pengasas Indonesia dan Malaysia. Sebagaimana kita maklum, ia baru dimeterai pada 21 November yang lalu, disaksikan oleh kedua pemimpin tertinggi negara, dan di bawah piagam ini memang telah dibentuk tiga jawatan kuasa besar ya, induk yang terlibat di bawah penubuhan ini. Satu yang disebutkan tadi, Green Economic Zone dengan izin, yang sekarang sudah tentukan ya, sudah dinamakan bagi pihak Malaysia, penubuhannya adalah diketuai oleh CEO kepada MPOA ataupun Malaysian Palm Oil Association dengan izin,
dan juga untuk Indonesia oleh Gabungan Pengusaha Minyak Sawit Indonesia ataupun GAPKI. Satu lagi tadi tentang jawatan kuasa pengharmonisasian piawaian dengan izin harmonization of standards. Ini juga telah dibentuk ya di peringkat jawatan kuasa kerjanya, di mana untuk Malaysia diketuai oleh CEO MPOCC ataupun Malaysian Palm Oil Certification Council dengan izin, dan di Indonesia diterajui oleh pihak Direktur Pemasaran Internasional Kementerian Pertanian Indonesia. Dia ada satu lagi jawatan kuasa working group dengan izin ya, di antara pegawai kanan kementerian yang terlibat ya, iaitu melibatkan Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi, dan satu lagi oleh pihak Minister of Maritime Affairs Indonesia dengan izin Datuk Seri Andi Petul. Soalan nombor 2 tadi, sasaran ya, sasaran di bawah MPOC ini, CPOPC ini dengan izin ya untuk peningkatan industri sawit untuk tahun hadapan ya, untuk tahun hadapan kita membuat saranan pula. Terima kasih, maaf Datuk yang tu. Membuat sasaran nilai ekspor sawit pada tahun 2014 banyak 61.1 bilion, dan kita jangka akan menganggarkan sumbangan peningkatan ekspor sawit kepada paras 62 bilion ringgit ya. Walaupun tidak banyak ya perbezaan, tetapi ada peningkatan memandangkan pertumbuhan ekonomi yang masih agak lembab. Namun saya yakin penubuhan piagam CPOPC ini insya-Allah akan beri satu rangkaian kerja ya untuk memperkukuh dan memberi kesan kepada kemampanan industri sawit itu sendiri. Untuk soalan yang kedua ya, walaupun agak lari daripada kerjasama Indonesia dan Malaysia ya, tetapi pihak MPIC melalui MPOB, melalui MPOC ya, MPOC sentiasa membuat secara berkala kerjasama teknikal ya, lawatan, pameran dan sebagainya bagi sentiasa memberikan panduan ya, memberikan fakta hujah ya yang tepat ya melalui hasil kajian kita, terutamanya kepada penggunaan anti sawit ataupun no labeling sawit yang telah diwar-warkan ya, khasnya di Perancis misalnya ya, di Eropah dan sebagainya. Tapi susulan-susulan tindakan misi teknikal, promosi, pameran, kesedaran, insya-Allah ya keadaan semakin bertambah baik, dan spesifik ya yang Berhormat Jelun tadi spesifik menyentuh tentang kempen yang diadakan di Belgium ya dan Perancis ya. Alhamdulillah ya, baru-baru ini ya kita telah memberikan informasi ya, sebagaimana yang lazim kita buat, memberikan informasi dan fakta yang lebih tepat mengenai industri sawit Malaysia, dan mereka juga kita jemput sendiri datang ke negara Malaysia dan juga membuat akses kepada laman web melalui malaysiapalmoil.info, dan daripada kuis yang kita berikan melalui portal tersebut ya, antara tujuannya untuk menilai kefahaman dan juga membantu ya untuk memperbetulkan persepsi negatif daripada kalangan negara ya pengguna khasnya. Alhamdulillah ianya dapat memberikan satu kesan yang sangat positif. Datuk Seri Anda betul. Ya, Indra Mahkota. Terima kasih Tuan Ketua. Tuan Ketua, satu ketika dahulu kita negara Malaysia sangat aktif di dalam mencari jalan agar kita dapat menjana fuel oil dengan izin daripada minyak kelapa sawit. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri sama ada dalam charter CPOPC, adakah ini menjadi terma rujukan agar kalau kita dapat kita menjanakan minyak petrol daripada minyak kelapa sawit, saya rasa bukan saja kita dapat membantu penanam, tetapi kita juga dapat menyediakan satu dengan izin sustainable production of oil. Terima kasih. Terima
Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Satu soalan yang juga relevan di bawah piagam CPOPC ini ya, kerana antara lain adalah memberi fokus kepada kemampanan industri sawit itu sendiri. Jadi tidak lari daripada penggunaan minyak sawit sebagai biodiesel, ya, biodiesel sebagaimana yang dinyatakan, walaupun ini masih di peringkat awal lagi, ya. Kita baru bentuk dan insya-Allah sepenuhnya akan diikuti dengan mesyuarat-mesyuarat oleh pegawai-pegawai kanan dan juga penubuhan sekretariat yang dimaktubkan di bawah artikel-artikel piagam ini, ya. Tapi suka juga saya nyatakan di sini bahawa selain daripada kita akan beri fokus atau menyentuh penggunaan biodiesel ini di bawah piagam ini, ya, secara bersendiri negara Malaysia juga sudah pergi, ya, kepada penggunaan mandatory B7, ya, yang mana dapat meningkatkan penggunaan minyak sawit untuk penggunaan tempatan dan dapat mengurangkan stok, ya. B7 menggunakan sebanyak 575,000 tan setahun, ya. Jadi itu secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan atau menstabilkan, ya, penggunaan sawit dan secara tidak langsung akan mengurangkan stok dan memberi harga yang lebih baik pada masa akan datang. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Ya, saya jemput Datuk Muhammad Idris bin Jusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Bertua, terima kasih. Soalan saya nombor 8. Ya, sila Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk YB Batu Pahat di atas soalan yang dikemukakan. Datuk Yang di-Pertua, Lebuh Raya Utara Selatan atau PLUS telah mula dibina pada tahun 1989 dan siap pada tahun 1994 dengan kos sebanyak 5.9 bilion. Kos projek ini ditanggung sepenuhnya oleh syarikat konsesi PLUS, kecuali kos pengambilan tanah yang ditanggung oleh kerajaan. Berdasarkan perjanjian konsesi tambahan terkini 2000, iaitu pada tahun 2011, tempoh konsesi Lebuh Raya PLUS akan tamat pada 31 Disember 2038. Setakat ini kerajaan tidak ada perancangan untuk melanjutkan lagi tempoh konsesi tersebut. Untuk makluman ahli yang berhormat, pada tahun 2014 sahaja, jumlah hasil kutipan Tol Lebuh Raya Utara Selatan PLUS ialah sebanyak 2.61 bilion, iaitu melibatkan jumlah bilangan trafik tahunan sebanyak 506 juta kenderaan. Walaupun pendapatan dari kutipan Tol PLUS setiap tahun adalah tinggi, namun perbelanjaan untuk menguruskan Lebuh Raya itu juga tinggi. Dengan setiap ringgit tol yang dikutip, pemegang konsesi perlu membelanjakan sejumlah besar wang untuk membayar balik faedah pinjaman, menaik taraf dan memperbaiki Lebuh Raya yang sedia ada, seperti membina persimpangan bertingkat yang baru atau menambah bilangan lorong apabila Lebuh Raya mencapai had kapasiti trafik yang ditetapkan. Sebahagian besar hasil daripada charge perkhidmatan tol ini akan digunakan oleh syarikat konsesi untuk membayar balik pinjaman serta faedah yang tinggi. Dianggarkan secara purata 50% daripada pendapatan tol PLUS digunakan untuk tujuan bayaran balik pinjaman, 20% untuk operasi dan penyelenggaraan, 15% hingga 20% untuk kos menaik taraf dan membaik pulih, dan 10% sahaja merupakan pulangan kepada pemegang saham. Untuk makluman ahli yang berhormat, jumlah keuntungan selepas cukai PLUS Expressway Berhad bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember 2014 ialah sebanyak 8.4 juta, iaitu mengambil kira PLUS Expressway Berhad sebagai entiti korporat tunggal yang mengendalikan 8 Lebuh Raya selepas perstrukturan semula PLUS mulai bulan November 2011. Sekian, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Batu Pahat. Terima kasih Datuk Yang Bertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin
menanya beberapa soalan, tapi saya ingin letakkan Yang di-Pertua dalam perspektif waktu dahulu tentang isu yang isu tol ini yang saya fikir sangat rapat dengan kehidupan dan juga penderitaan rakyat. Dalam masa pengenalan projek pengeswastaan atau program pengeswastaan tahun 1980-an dulu, jaminan kerajaan ataupun rasional pengeswastaan itu ialah ia mengurangkan beban kerajaan, dan dari perspektif rakyat dia mensejahterakan rakyat. Kini kita lihat dia tidak mengurangkan beban kerajaan, oleh kerana perjanjian yang berat sebelah dan juga compensation yang terpaksa dibayar oleh kerajaan kepada pemegang konsesi. Yang kita nak tanyakan Datuk Pengerusi ialah apa susah sangat untuk kita nak review perjanjian yang berat sebelah, dan apakah tindakan kerajaan untuk melihat perjanjian-perjanjian yang berat sebelah ini direview dengan baik supaya akhirnya tujuan asas pengeswastaan, iaitu untuk meringankan beban kerajaan, untuk memberikan kemudahan kepada rakyat, itu dapat dicapai dengan tepat. Kita lihat sekarang jalan raya ini bukan saja membebankan kerajaan, membebankan rakyat dari segi kos ataupun dari segi kos bayaran yang nak dibayar yang sentiasa bertambah. Lepas itu kita tengok pula seperti yang disebut oleh rakan-rakan sebelum ini. Ya, Mohd Datuk Pahat, ini bukan perbahasan. Saya nakkan soalan dalam perspektif Datuk Pengerusi supaya jawapannya tepat. Soalan ringkas dan padat. Okey, saya ringkaskan insya-Allah. Ya. Supaya cukuplah ya Mohd. Dan saya nak rumuskan Datuk Pengerusi Supaya supaya tidak faham ni. Dan saya nak sebutkan tadi supaya rakyat bukan saja mendapat faedah tapi tidak dibebankan pula. Terima kasih Datuk Pengerusi. Yang Mohd sekalian, sila bacalah peraturan mesyuaratnya Yang Mohd, macam mana nak tanya soalan, macam mana soalan nak dikemukakan, berapa soalan yang boleh dibenarkan, tidak boleh menjadikan elah untuk berucap, berbahas, untuk menanya soalan. Sila Yang Mohd Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Batu Pahat di atas soalan yang dikemukakan. Saya ingin menjawab Yang Berhormat dengan menyatakan bahawa kerajaan sesungguhnya amat prihatin dengan keresahan rakyat. Malah dari segi isu kadar tol ini katakan membebankan rakyat ini, Datuk Yang di-Pertua, kerajaan sebenarnya telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk meringankan beban rakyat. Antara inisiatif yang dilaksanakan Yang Berhormat Batu Pahat dan juga ahli-ahli Yang Berhormat yang saya hormati, termasuklah penyelarasan kadar tol yang hanya dilaksanakan selepas 8 tahun ianya ditangguhkan Yang Berhormat. Di samping itu kerajaan juga telah melaksanakan penutupan awal plaza tol dan pemansuhan kutipan tol yang melibatkan 8 plaza tol Yang Berhormat. Di samping itu kerajaan juga mengurangkan kadar tol termasuk di plaza tol PJS2, Lebuh Raya NPE, plaza tol Sungai Nyo, Lebuh Raya Bo dan juga Lebuh Raya Shah Alam, Kesas Yang Berhormat. Di samping itu sebenarnya persetujuan semula kadar tol yang menghasilkan kadar tol yang rendah berbanding dengan kadar tol perjanjian konsesi asal di Lebuh Raya di bawah kendalian KLAS dan juga MTD Yang Berhormat. Dan di samping itu Yang Berhormat, antara tindakan lain yang dilaksanakan oleh kerajaan termasuklah tiada kenaikan kadar tol di Jambatan Pulau Pinang sehinggalah akhir konsesi pada 2038. Ini saya kongsikan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan demi untuk rakyat. Dan di samping itu syarikat-syarikat konsesi juga digalakkan untuk mengadakan program-program CSR untuk pengetahuan Yang Berhormat. Saya ingin maklumkan bahawa PLAS sendiri telah membelanjakan hampir 20 juta setiap tahun sejak tahun untuk program rebat Plus Miles mereka, di mana bagi pengguna yang membayar tol elektronik 100 setiap bulan layak mendapat rebat
sekurang-kurangnya 5%. Dan samping itu yang berhormat, di musim-musim perayaan juga syarikat-syarikat konsensi digalakkan untuk mengadakan program CSR masing-masing. Di samping itu yang berhormat, di samping kita melihat secara orang kata secara umum mengenai PLUS ataupun syarikat lebuh raya lah, termasuk PLUS yang berhormat, saya ingin kongsikan dengan Dewan yang mulia ini bahawasanya kewujudan lebuh raya Utara Selatan, PLUS sendiri telah merangsang pertumbuhan ekonomi negara menerusi rangkaian lebuh raya bertaraf antarabangsa, dan ekonomi di negeri-negeri yang direntasi oleh lebuh raya PLUS bertambah 5% setiap tahun. Dan di samping itu lebuh raya Utara Selatan telah menghasilkan lebih 5.500 peluang pekerjaan dan 800 peluang perniagaan menerusi RNR, dan hampir 5.000 peluang pekerjaan untuk pengurusan dan operasi lebuh raya, dan lebih 30 kawasan penempatan dan bandar baru wujud berhampiran jajaran lebuh raya PLUS sejak ianya dibina 1888 sehinggalah 2014, dan sebanyak 20 kawasan perindustrian baru dibina berhampiran dengan jajaran PLUS itu sendiri. Dan antara juga kebaikan lebuh raya yang dilaksanakan ini yang mengurangkan tempoh perjalanan kita sebanyak 50%, di samping membantu dari segi pelancongan dan sebagainya. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Setiawangsa. Datuk Speaker, saya nak tanya, saya dipahamkan sepatutnya konsesi PLUS ini habis pada 2018, tetapi disebabkan ia tidak diizinkan kenaikan dia sebanyak 3 kali mulai 2005, maka kerajaan telah membuat keputusan untuk menambah 20 tahun sehingga 2038. Soalan saya, sepanjang sehingga 2038 ini, adakah ia tidak ada kenaikan disebabkan dipanjangkan? Sekiranya ada, dalam tempoh 20 tahun ini, berapa kali kenaikan lagi yang diizinkan? Sekiranya diizinkan beberapa kali ini, berapa peratuskah yang diizinkan kenaikan? Dan bolehkah kerajaan memberitahu tarikh tempoh-tempoh kenaikan itu supaya kita boleh bersedia daripada sekarang? Sekiranya kita meminta supaya ia tidak dinaikkan setelah dipanjangkan, tetapi sekiranya dinaikkan, beri tempoh berapa kali dan dia punya peratusan kenaikan. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Ada fakta, Menteri? InsyaAllah saya akan berkongsi fakta yang dimaklumkan, dan sekiranya tidak dijawab, saya mohon Yang Berhormat untuk menanya semula kepada Yang Berhormat Setiawangsa. Untuk pengetahuan ahli Yang Berhormat, sebenarnya tempoh konsesi PLUS ini merupakan lanjutan daripada beberapa perstrukturan semula PLUS, dan tempoh ini kemudian pada awalnya asal adalah 1988 hingga 2018. Tempoh ini kemudiannya dipanjangkan kepada 2030 melalui perjanjian konsesi tambahan pada tahun 1999 bagi tujuan pampasan ke atas keputusan kerajaan untuk tidak menaikkan kadar tol seperti mana yang diperuntukkan dalam perjanjian konsesi Yang Berhormat. Seterusnya tempoh ini kemudiannya dipanjangkan lagi kepada 2038 melalui perjanjian konsesi tambahan ketiga yang ditandatangani pada tahun 2005. Jika Yang Berhormat maklum daripada 2005 hinggalah ke 2014 tidak ada kenaikan tol sepanjang tempoh 8 tahun. Dan untuk pengetahuan ahli Yang Berhormat juga, pada tahun 2011 PLUS telah melaksanakan perstrukturan semula di mana PLUS terpaksa membuat pinjaman sejumlah 30.6 bilion melalui penerbitan bond, dan bayaran balik faedah pinjaman telah mula pada tahun 2012, manakala bayaran pokok hanya akan bermula dari tahun 2017 Yang Berhormat sehinggalah 2038. Dan untuk pengetahuan ahli Yang Berhormat, syarikat PLUS juga merupakan pemegang konsesi kepada 6 buah lebuh raya, dan
secara puratanya seperti yang saya jawab pada jawapan asal saya, 50% daripada hasil keuntungan yang berhormat digunakan untuk membayar balik pinjaman, ya. Dan 20, di antara 20 hingga 25% digunakan untuk membiayai kos operasi dan penyelenggaraan, termasuklah lebih kurang 25 hingga 40% jajaran yang tidak ditol yang berhormat, yang terpaksa di-maintain, ya, atau diselenggarakan, ya, operasinya masih berjalan, dan ini perlu dilakukan walaupun jajaran ini di antara 25 hingga 40% ini tidak ditolkan yang berhormat, ya. Dan selain daripada itu, kerja-kerja menaik taraf, ya, juga dilaksanakan, termasuklah di pembenahan persimpangan bertingkat di beberapa kawasan yang berhormat, ya, iaitu di antara 15 hingga 20% daripada jumlah hasil kutipan tol itu, dan hanya baki sebanyak 10% tersebut berbalik kepada pemegang saham yang terdiri daripada pihak KWSP sebanyak 49% dan Khazanah 51%. Dan untuk menjawab juga kepada persoalan yang berhormat, saya ingin maklumkan perjanjian konsesi plus yang seperti saya sebutkan awal tadi telah mengalami persetujuan semula kadar tol yang berhormat, sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2002, 2005 dan 2011 yang berhormat, di mana kadar tol telah mengalami beberapa perubahan daripada penggunaan Consumer Price Index atau CPI 26% setiap 5 tahun pada tahun 1999 dan kepada 10% setiap 3 tahun pada tahun 2005, dan akhir sekali pada tahun 2011 di mana kenaikan kadar tol diselaraskan kepada 5% setiap 3 tahun, ya. Dan untuk menambah kepada jawapan tersebut, kadar tol plus tidak dinaikkan sejak tahun 2005, Datuk Seri Yang di-Pertua. Dalam persetujuan semula kadar tol tahun 2011 pula, tiada kenaikan tol sehingga 2015, dan manifesto, ya, PRU ke-13 Barisan Nasional menetapkan pengurangan kadar tol secara berperingkat lebuh raya antarabanda. Ya, ini yang sering kita mengalami, kadang-kadang dimanipulasikan fakta ini, tapi ini adalah hakikatnya. Dan sehubungan daripada itu, kerajaan akan sentiasa berunding dengan syarikat konsesi bagi bukan saja memenuhi obligasi kita, tapi juga memastikan di antara langkah-langkah yang diambil ini akan membawa sudah tentu manfaatnya kepada rakyat secara keseluruhan. Terima kasih Datuk. Ya, saya jumpa Datuk Adi Muhammad Zaim bin Abu Hassan. Tak jelas tu. Dah panjang dah. Jawapan panjang tapi tak jelas. Jawapan dia agak panjang tapi spesifik. Tak jelas. Sila Yang Hormat. Boleh Terima kasih jawab dalam soalan jawapan bertulis kalau tidak. Makan semangka sampai mengkelan. Soalan panik nombor 9. Ya. Terima kasih Tuan Yang-Di-Pertua. Terima kasih Saudara Muhammad yang bertanyakan soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang-Di-Pertua, melihat kepada soalan yang diajukan oleh Yang Berhormat Farid pada hari ini, saya pasti beliau telah merujuk kepada suatu laporan dari laman web londoncaps.co.uk pada tahun 2012. Sebelum saya menjawab secara lanjut, ingin saya ingatkan kepada semua ahli yang berhormat dan seluruh rakyat Malaysia bahawa tidak semua pemandu teksi mempunyai sikap negatif seperti yang sering dikatakan. Janganlah kerana nilai setitik, kerana segelintir daripada mereka yang tidak amanah, semua pemandu teksi diberi tanggapan yang tidak baik. Adalah lumrah kita manusia untuk tidak memuji apabila menerima perkhidmatan yang baik, tetapi dengan pantas mewar-warkan perkara yang kurang enak didengar. Tuan Yang di-Pertua, sebagai contoh, tidak ramai di antara kita yang memuji pemandu teksi seperti Encik Hanizan Muhammad Razi yang menjumpai seorang kanak-kanak yang diculik dan seterusnya mengembalikan anak tersebut kepada ibu bapanya. Dan tidak ramai juga yang bercerita tentang kejujuran Encik Tamil Nesan Shanmugam dan Encik Abdul Wahid Tahir yang telah memulangkan barangan penumpang yang tertinggal di dalam teksi mereka.
Oleh demikian adalah tidak adil semua pemandu teksi dipersalahkan kerana sikap buruk segelintir rakan-rakan mereka. Untuk makluman, laporan londoncabs.co.uk itu ditulis pada tahun 2012. Jika kita imbas kembali, ia menyentuh kepada 3 perkara, iaitu pertama, tidak menggunakan meter atau mengenakan bayaran yang lebih atau dengan izin overcharging. Kedua, menggunakan jalan yang lebih jauh atau dengan izin detouring. Dan ketiga, kenderaan yang tidak selesa. Ketiga-tiga perkara berkenaan adalah dipengaruhi oleh pelbagai faktor penyebab. Oleh demikian, kita perlu akui bahawa sebarang usaha untuk menambah baik mutu perkhidmatan teksi memerlukan peranan untuk dimainkan oleh semua pihak, iaitu kerajaan, pemandu teksi sendiri dan juga pengguna. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan melalui Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat ataupun SPAD sedang melaksanakan beberapa inisiatif transformasi industri teksi yang bertujuan untuk menambah baik dan meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan kepada orang ramai. Pemangkin kepada transformasi ini adalah pengenalan Teksi Satu Malaysia ataupun Teksim sebagai pemangkin pelan migrasi teksi bagi menggantikan teksi sedia ada. Untuk mengatasi kesalahan tidak menggunakan meter pula, SPAD akan sentiasa memantau operasi teksi dengan melaksanakan aktiviti penguatkuasaan bagi memastikan segala syarat dan peraturan yang telah ditetapkan dipatuhi semua pihak yang terlibat. Selain itu juga, antara inisiatif untuk memastikan keselamatan penumpang ialah melalui aplikasi mudah alih, iaitu Meter On. Aplikasi ini membolehkan penumpang untuk membuat pengesahan pemandu, menjejaki perjalanan, mendapatkan anggaran tambang bagi satu perjalanan dan menghantar isyarat SOS sekiranya berlaku kecemasan di dalam perjalanan. Dalam pada masa yang sama, adalah menjadi tanggungjawab kepada pemandu menjadi pemandu yang berhemah dan amanah. Tiada alasan untuk mereka tidak beretika ketika bekerja seperti tidak menggunakan meter atau mengenakan bayaran yang lebih daripada apa yang telah ditetapkan. Berhubung dengan dakwaan menggunakan jalan yang lebih jauh atau dengan izin detouring, ia adalah subjektif. Sebagai contoh, laluan yang paling dekat tidak semestinya adalah laluan yang terbaik, kerana ada kalanya menggunakan laluan yang agak jauh sedikit akan mengambil masa yang lebih singkat. Dalam hal ini, ia adalah tertakluk kepada persetujuan antara pemandu teksi dan penumpang untuk memutuskan laluan yang terbaik, dan perkara yang dikira ialah kadang-kadang traffic jam dengan izin. Selain itu juga, penumpang juga boleh memainkan peranan dalam bersama-sama meningkatkan mutu perkhidmatan teksi dengan memberikan kerjasama seperti melaporkan sebarang pelanggaran peraturan kepada unit aduan SPAD. Penumpang juga disaran agar tidak berunding untuk tidak menggunakan meter walaupun bagi perjalanan yang kerap digunakan, serta mendesak untuk diturunkan di tempat-tempat yang tidak dibenarkan. Pada masa yang sama, penumpang juga perlulah memilih pengendali teksi yang mempunyai permit yang sah. Oleh itu, marilah kita sama-sama memainkan peranan masing-masing dalam usaha memulihkan imej serta menambah baik mutu perkhidmatan teksi di negara kita. Sekian, terima kasih. Ya, Farid. Terima kasih, Datuk Speaker. Baru-baru ini telah diadakan demonstrasi oleh Persatuan Pemandu Teksi di hadapan bangunan Parlimen. Berhubung ketidakpuashatian mereka terhadap ancaman kereta sewa, Uber dan GrabCar yang menjejas mata pencarian pemandu teksi yang sah. Soalan saya, apakah halangan yang besar hingga SPAD dan SKMM gagal untuk bekerjasama menekan operasi teksi harap ini? Mengapa tindakan tidak boleh diambil untuk menghentikan saja aplikasi telefon pintar yang digunakan oleh pemandu halam itu? Minta penjelasan. Ya, sila Menteri. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih, Datuk Yang Ketua.
Sebenarnya yang seperti mana kita tahu, bidang kuasa SPAD adalah mengeluarkan permit taksi. Apps bukanlah di bawah kawalan SPAD ataupun bidang kuasa SPAD. Namun begitu, kita tidak menidakkan apa yang perlu kita lakukan sebagai the way forward dengan izin. Jadi sebab itu kita akan mengadakan satu lab pada 3 hari bulan ini untuk melibatkan agensi-agensi yang berhubung kait dengan hal-hal taksi ini dan juga hal-hal apps ini. Kita tidak dapat terus ban apps tersebut kerana itu adalah di bawah bidang kuasa kementerian yang lain, dan kementerian ini juga mungkin mempunyai sebab-sebab yang tertentu. Jadi sebab itu pada 3 hari bulan ini kita akan menganjurkan lab ini. Malah pada beberapa, saya rasa minggu lepas yang memula, ada satu online survey dijalankan oleh SPAD untuk mendapatkan maklum malas mengenai perkhidmatan teksi dan juga berhubung kait dengan apps ini, iaitu ianya dianjurkan sehingga 3 hari bulan Disember supaya ianya boleh digunakan. Maklum balas ini boleh digunakan oleh SPAD untuk dikongsikan bersama dengan industry players dengan izin. Terima kasih. Baiklah Yang Berhormat, selesai sudah sesi pertanyaan bagi jawab lisan.